macam-macam. Hai semua pendengar Warna 942, kami live di Facebook sekarang ini dan sebentar lagi penyanyi kesayangan ramai yang baru saja melahirkan album terbaru beliau, album yang ke-9, tup aja dah album yang ke-9 dah, yang kita dah war-warkan sejak semalam akan bersama kami secara live di Facebook Warna 942, Dayang Nur Faiza. Sebentar lagi, standby, okay? Waktu sekarang 11.17 pagi dan seperti yang saya dah janjikan sejak semalam, ini dia yang dinanti-nantikan ramai yang tunggu bila Dayang nak keluar, ini dia yang saya maksudkan, Dayang Nur Faiza. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhai, manisnya Cik Dayang kita. Terima kasih. Dari semalam sebenarnya ramai yang minta anda resepi sambal belacan. Alamak, iya ke? Nanti anda boleh tengoklah di Instagram Dayang Nur Faiza. Sempat juga beliau berkongsi resepi sambal belacan tu, kira resepi turun-temurun Dayang Itu cara Dayang belajar lah buat sambal belacan daripada mak Dayang. Tapi yang lebih penting hari ini, Dayang Nur Faiza bersama kami untuk membicarakan tentang album ke-9 anda. Tup aja dah 9 album Dayang Diam tak diam dah 9 album. Alhamdulillah. Dayang bersyukur Cuma sangat. Album kali ini tu berbeza daripada album-album anda yang sebelum ini. Dan walaupun anda pernah ketengahkan album konsep klasik Melayu, tapi kali ini berbeza kerana dari segi rakaman dan sebagainya. Tapi sebelum tu, Dayang beritahu kita sikit lah tentang album berlagu ni. Cuba cerita sikit. Album ini album klasik Dayang yang kedua selepas Kasih, dan album ini ada 8 lagu-lagu klasik Melayu yang Dayang rasa ingin Dayang ketengahkan dan ingin ajak generasi muda untuk menghayati kembali lagu-lagu klasik ini. Dan Dayang rasa sendiri ini merupakan hasrat yang Dayang dah simpan lama untuk hasilkan, cuma peluang tu tak ada. Tapi kali ini Dayang diberi peluang ini untuk menghasilkan album ini, memang Dayang bersyukur sangat-sangat lah macam tu. Dan Dayang berharap peminat Dayang alhamdulillah setakat ini penerimaan tu amat-amat luar biasa bagi Dayang. Dayang bersyukur sangat-sangat. Untuk pre-order yang pertama tu dah habis dah. Jadi sekarang ni mereka sedang buka pre-order yang kedua Itu untuk physical CD kan. Yang kedua pun sudah kita dah tutup dah. Sebab sebenarnya album ini memang untuk sekejap je, sebab memang sebenarnya album ini untuk digital release saja. Tapi oleh kerana ada permintaan, ada peminat-peminat yang masih lagi macam yang suka collect kan, so kita buka lah untuk CD tapi sangat-sangat limited lah. Tapi hari tu pun yang second time pun kita dah tutup dah. So siapa-siapa yang tak sempat nak mendapatkan CD tu, bolehlah stream semua digital platform semua ada. iTunes semua ada. Cuma tak samalah kalau CD fizikal tu anda boleh lihat foto-foto Dayang, kemudian anda dia lain boleh special sikit. Special. Sebab ada setengah orang ni macam saya suka simpan koleksi fizikal. Nanti mungkin saya satu pun hari nanti. InsyaAllah. Yang ini kita sambut kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar Warna 942. Lin Kadis kata beliau, salam Dayang, di antara penyanyi kegemaran saya. Suara anda terbaik. Semoga terus maju, insyaAllah. InsyaAllah. Yang ini kiriman daripada Guava Jambu. Katanya, salam Syai dan juga Dayang. Nak tanya, Dayang tak ada lagu duet dengan artis lain ke selain Hil Husaini? Dulu ada. Apa dia? Anda tak ada lagu duet dengan artis lain ke selain Hil Husaini? Sebelum tu ada beberapa duet juga macam tu. Cuma maybe orang lagi kenal yang latest lah kot. Okey, ramai pula nak tanya, Dayang ni dah ada yang punya ke belum? Dah ke lain pula ni soalan-soalannya. Itu hari ni kita tak personal lah. Personal sangat.
Yes, kita 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 bercakap pasal berlagu hari ni, okey? Okey, kita nak cakap tentang album ni sebab ini merupakan satu album klasik Melayu yang diberikan nafas baru dan lagu-lagu klasik Betul. Melayu ni kita tahu memang banyak lagu-lagu klasik yang sedap-sedap indah Betul. bahasanya. Tapi kenapa 8 lagu ini yang masuk ke dalam senarai album? Sebenarnya untuk memilih 8 lagu untuk yang letakkan dalam album ni memang agak susah sebab banyak list. Sebenarnya bila Dan selalu simpan hasrat ni angan-angan untuk menghasilkan album klasik ni. So Dan sentiasa macam buat satu list dan letak lagu-lagu yang Dan teringin nak nyanyi kan, apa semua nak kalau Dan ada peluang untuk merakamkan kembali kan. So bila hari betul-betul kita kena buat keputusan untuk letak lagu tu memang agak uh, susah, tapi Dayang berbincang dengan Aubrey sendiri, Aubrey Suito kan, dari segi musiknya, macam mana arrangementnya, dia boleh buat something tak, dari segi nyanyian Dayang pula macam mana, adakah dia bersesuai dengan suara Dayang, sebab lagu-lagu klasik ni yang kita nak pilih ni dia kena dari segi melodi tu kena strong macam tu, dan juga lirik dia kan macam mana, so benda-benda tu dia kita mengambil kira lah dalam pemilihan lagu tu. Tapi yang penting sekali, adakah Dayang rasa Dayang boleh menyanyi lagu tu dengan baik. Tu lagu-lagu tu dipilih lah. Agak susah sebenarnya sebab banyak lagi lagu yang Dayang teringin nak nyanyi. Kan? Tapi insyaAllah mungkin dalam masa akan datang kan, kalau ada rezeki dan peluang. Versi 2.0 InsyaAllah. Sebenarnya sejak bulan Februari tahun lepas konsert Kesuma Jiwa tu, saya dah jangkakan bakal ada album klasik ni lah. Tapi kenapa lagu-lagu ada lagu-lagu yang best lah di dalam konsert tersebut tidak diserap masuk ke dalam album kali ini? Sebab dia nak dia lain, dia Kesuma Jiwa dia ada satu lagu lah yang dia selitkan dalam dari Kesuma Jiwa tu, lagu Tari Tualang Tiga, tapi yang lainnya dua dan juga Gurindam, sorry. So yang lainnya dia rasa dia ingin memberi variasi kot, sebab Kesuma Jiwa pun dia orang boleh dapatkan VCD pula taban bila DVD kan, so dia orang boleh enjoy yang tu, dan ini pun lain, so kira you dapat double lah sebenarnya. Dua kan? Cuma dua lagu je yang sama, so at least dia rasa banyak sikit. Sementara menunggu yang ketiga tu kan? Yes. Jadi kita akan keudarakan di radio, bukan di Facebook. Kita akan terus berbual dengan Dayang, tapi di radio kita akan keudarakan lagu yang dipetik sebagai single yang pertama daripada album kali ini, album berlagu. Dayang cerita sikit tentang lagu ni. Okey, lagu Tudung Periuk ni sebenarnya Dayang berpeluang menyanyikan lagu ni di closing untuk Sukan C yang last kan, Dayang bersama Salami Hassan. So bila Dayang nyanyi lagu tu memang kita terjatuh cinta lah dengan lagu tu, dan arrangement pun oleh Aubrey sendiri. Bila Dayang dengar arrangement tu, Dayang rasa kalau lah Dayang berpeluang untuk menghasilkan album klasik, Dayang kena berjumpa dengan Aubrey. Dayang rasa dia punya direction, apa yang Dayang nak dalam lagu ada. So sebab tu dia pilih Aubrey. Dan Tudung Periuk ni, satu yang dia beritahu masa tu kenapa kita nyanyi Tudung Periuk masa tu. Dia cakap sejarah dia, Tudung Periuk ini antara lagu Melayu yang pertama dirakam. Itu yang Dayang dia beritahu. So saya rasa macam itu antara fakta yang macam menarik untuk lagu Tudung Periuk ni, macam tu. Jadi maka itu lagu itu dirakam dan dipilih sebagai single yang pertama, dan anda akan dengar secara serentak sekarang ini di Warna 942 sambil kita berbual-bual langsung bersama dengan Dino Faiza di Facebook Live. Okey, dan sambil-sambil teman-teman kita di radio mendengar lagu Tudung Periuk, kita simbang-simbang secara langsung bersama dengan Dayang. Ramai yang hantar komen-komen di Facebook, kata cantik Dayang sekarang ni. Dayang nyanyilah live sikit. Boleh kejap lagi ya. Nantilah tunggu. Banyak soalan sebenarnya. Boleh. Berkenaan album kali ini dan secara keseluruhan, berapakah masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan album ni, Dayang? Sebenarnya ni bukan album biasa ni, album luar biasa ni. Anda kena tahu kenapa sebentar lagi.
Bagi Dayang album ni sangat-sangat special untuk Dayang. So kalau ikut yang official dari bulan 2 awal tahun lepas, bulan 2 kan, Dayang dah start berjumpa dengan Aubrey, kita dah discuss pasal lagu semua dari segi pemilihan lagu, dan dari situ bila lagu tu dah confirm, kita start check key kan, setiap lagu tu kena bersesuaian dengan suara Dayang, and then Dayang banyak pergi ke studio untuk kita discuss untuk lagu tu sendiri. Lepas tu kita ada practice di studio. Bila dia dah siap arrangement, dia bagi Dayang untuk Dayang dengar kat rumah, macam kita, lepas tu kita discuss okey ke tak kan, macam tu sesuai ke tak dengan suara Dayang. Lepas tu kita ada rehearsal kat studio. Sebab Dayang sampai ke bulan 10 kan, album ni kan Dayang live recording. Dayang ambil masa 2 hari untuk record ke-8 lagu ni. Jadi 2 hari tu kalau boleh jangan buat silap lah, sebab tu kita banyak buat yang di studio untuk praktis. Apa yang kita nak betulkan semua, apa yang kita nak tambah, nak kurangkan semua di studio. Macam tu. Tapi masa kita record live 2 hari tu, sebab ramai musician semua kan, jadi dia yang tak nak ambil terlalu banyak masa lah, macam tu. So Dayang limitkan di Dayang, satu lagu tu kita nyanyi 3 kali sahaja. Dan kecuali kalau ada lagu yang kita rasa kita perlu macam nak nyanyi balik kan, baru kita nyanyi. Tapi limit dia 3 sebab dia melibatkan ramai orang. At the same time Dayang sebenarnya masa tu sekali dengan music video sekali. Masa Dayang nyanyi tu, yes, dia nyanyi, kita record dengan musicians dengan music video sekali. So dia serentak semua. Dia sambil mengambil masa. menyelam minum air Lebih lagi daripada minum air. dengan buat BTS lagi, behind the scenes, music video, dalam masa 2 hari rakaman. tu. Macam mana sis fokus? Tak boleh fokus. Nak ingat lirik nak kena hafal Sebab kan, tak boleh tengok depan kan. Sebab tu tak tengok ke kalau dekat music video tu ada lirik stand. Kalau kena hafal lirik rasanya sis tak boleh. Jadi maksudnya perancangan untuk album lagu ni dah mula sebelum ke Suma Jiwa ke? Macam Memang mana? sebelum lagi ke Sumaja, dah lama dah Dayang dah macam teringin, cuma belum ada peluang tu lagi lah. Kita just, kalau tengok kan setiap show Dayang ataupun setiap konsert Dayang, kalau Dayang boleh selitkan lagu lama, Dayang akan cuba selitkan. So itu antara macam okay lah, kalau lah tak berpeluang nak hasilkan album, mungkin setiap show Dayang cuba selitkan macam tu. Tapi sentiasa ada dalam list Dayang lagu-lagu yang Dayang teringin nak nyanyi. So bila ada peluang tu, Dayang keluarkan balik list tu. Dan selepas ke Suma Jiwa tu baru kita ada masa untuk betul-betul discuss, berjumpa dengan Aubrey, kita nak ke mana arah tuju, apa lagi yang kita perlu buat untuk album tu. So Dayang bersyukur sangat-sangat lah sebab peluang tu diberikan kepada Dayang lah, macam tu. Tapi memang challenging lah juga album ini sebab Dayang nak record secara live kan, sebab tak ada studio pun kita kena cari, tak ada kan. So kita kena macam ambil satu studio warehouse yang kosong, kita masukkan semua equipment sebab kita perlu space untuk recording. Itu yang Okay, Cok, jangan cerita dulu. Yes. Okay. Kita kembali di radio. Okay. Pelangi Kehidupan. Warna 942. Itu dia single pertama daripada album berlagu Tudung Periuk. Nyanyi sikit. Betul. Tudung Periuk tu. Oh boleh. Okay. Tudung periuk, tudung periuk, pandai menari. Aduh, mendayu-dayu lah Dayang ni. Jadi Amboi. awal tadi kita membicarakan tentang proses pembikinan album ni. Sebenarnya album ni unik dan sangat-sangat istimewa pada Dayang kerana anda mengambil kira bagaimana proses rakaman sewaktu orang dulu-dulu. Jadi Yes, dulu betul. saya pernah berbual dengan Zaliha Hamid. Ada di antara beberapa artis lama lah. Mereka kata waktu mereka rakam dulu tak ada Pro Tools, tak ada teknologi Betul. seperti sekarang di mana ada rakam. Okey, salah tak apa. Rakam line yang itu je yang salah tu. Betul. Dulu tak. Dulu kalau salah semua dari awal. Betul. Itu yang Dayang nak rasa, feel tu tau. Kadang-kadang bila kita menyanyi di studio, bila kita record satu lagu, kadang-kadang satu line pun kita tak puas hati sampai 10 kali. Kita nak make sure sedap, tapi sampai kita hilang feel tu sendiri macam tu. Sebab kita terlalu mengejar kesempurnaan kan. Itu yang Dayang tak nak terjadi untuk album ni. Sebab tu Dayang macam kalau boleh betul-betul Dayang nak live album ni
album berlagu ni direkod secara live sebab bagi Dayang itu satu elemen penting untuk album ni kan. Dayang nak kalau boleh merasa sendiri macam mana orang dulu-dulu record satu lagu bersama dengan musicians. Kadang-kadang bila kita record bersama-sama dengan musicians kan kita boleh rasa vibe diorang dan secara tak langsung dia buat macam kita kita kena buat yang terbaik hari ni. Macam konsert. So feel dia lain kan. Dia macam lagi untuk Dayang dia lagi sincere bila kita menyanyi. Macam tu. Kalau terkurang sikit, terni sikit ke, it's okay kan. Sebab yang tu lah yang buat dia special bagi Dayang lah. Betul, betul. Jadi kita throwback dulu waktu zaman-zaman anda baru-baru jadi artis rakaman. Apakah lagu yang paling sukar anda rakamkan Dayang? Yang berkali-kali take lah sampai hilang feel. Wow, untuk first album. First album sebenarnya rasa semua lagu tu rasanya macam main nyanyi je. Macam nak rakam balik album pertama tu. Sebab masa tu kan kita tak tahu macam mana nak macam mana dalam perasaan dalam studio dengan nervous. Kita sekadar just menyanyi saja tanpa memahami lagu kan. Kadang-kadang masa tu umur pun baru berapa. Kita tak tahu proses rakaman dia macam mana kan. So dia rasa agak kaku tapi honest at the same time. Dan tak tahu macam nak cakap sebab dia tahu yang dia just nak menyanyi tapi dia punya ni dia macam straight macam kita macam apa yang keluar lah macam tu. Itu yang honestnya. Tapi dia macam kaku sikit macam tu. Sebab Dayang pun kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nyanyi. Kita just nyanyi je. Especially lagu-lagu Hakikat Cinta. Apa lagi lagu Dayang dalam Kembalilah Sayang. Dayang just nyanyi apa yang Dayang suka dengar macam tu. Tapi kalau sekarang lain lah. Sekarang dah lebih pengalaman. Dah rasa bercinta. Amboi, tak adalah. Tak adalah kita. Benda tu macam dasar pengalaman tu banyak juga mengajar Dayang macam mana setiap lagu tu macam mana kita perlu approach dia macam mana kita perlu sampaikan, macam mana kita nak make sure pendengar pun boleh rasa apa yang kita cuba sampaikan. Benda-benda macam tu lah. Ambil dia kita sebab bagi Dayang setiap hari Dayang anggap sebagai satu proses pembelajaran walaupun secara tak formal tapi kehidupan ni lah sendiri kadang-kadang dapat memberi bila kita menyanyi tu kita boleh rasa macam tu, kita boleh relate macam tu. Jadi kembali ke album Belagu ni bukan satu proses yang mudah, makan masa Betul. Kerana anda nak istilahnya perfection lah waktu kita rakamkan secara live dengan band. Dengan rakaman music video segala, dengan studio yang besar. Jadi proses di belakang tabir tu waktu anda berlatih untuk rakamkan album ni makan masa berapa lama? Dia keseluruhan album ini sehinggalah hari recording tu adalah dari Februari sampai Oktober. Wow. Walaupun kedengaran macam taklah sampai setahun tapi dia sentiasa ada je benda yang kita kena buat kan. Macam dia cakap tadi dari pemilihan lagu, selepas pemilihan lagu kita kena berbincang dari segi key pula. Lepas key, bila Dayang dah dapat key Dayang, kita berbincang dari segi arrangement pula. And then bila arrangement Dayang kena try dekat studio tu pula macam mana sesuai ke tak, ada perubahan apa semua. And then barulah kita practice dengan Aubrey dulu. Lepas dah practice dengan Aubrey untuk confirm semua part, semua form lagu. And then Dayang pergi datang lagi sekali untuk practice dengan band dan Aubrey sendiri ada practice dengan string section semua. Lepas tu sampailah ke hari recording tu baru Dayang jumpa semua musician, semua kru. Hari itu memang amat pentinglah 2 hari itu untuk Dayang. Sebab kan lagu lama ni kan dia perlu feel yang lain tau. Dia bukan macam kita menyanyi lagu ballad. Pantun dia lembut. Bahasa orang dulu-dulu memang sangat-sangat halus. Jadi penyampaian tu bukan macam nyanyi lagu ballad. Dayang kena fikir kan. Dah aku nak nyanyi live. Macam mana nak fikir macam kelembutan lagu tu sendiri. Message yang nak cuba disampaikan dalam lagu tu sendiri. Dia bukan lagu yang kita boleh macam nak marah kita nyanyi macam marah. Tak, lagu dia marah tapi marah dalam keadaan yang lembut dan bersopan santun. So memang mencabarlah. Itu you punya forte Dayang sebab Dayang ni saya tak pernah nampak dia marah. Jangan. Jangan takut Adalah.
Itu Jadi satu masalah dia lah yang bila kita record tu kadang-kadang Aubrey masa tu pun tiba-tiba ada rasanya kita boleh tambah something kat sini. Kadang-kadang itu yang bestnya bila live. Memang masa tu semua stress tapi lepas tu semua berbaloi macam tu. Jadi kalau ada tak sempat dengar tadi sebab kita keudarkan lagu Dayang Tudung Priok tadi tu, kita bicarakan tentang proses rakaman secara live di mana kalau anda dah dapatkan album ni secara digital ataupun fizikal, anda dapat dengar rakaman ni semuanya serentak live. Maksudnya Betul. Dayang nyanyi bersama-sama dengan band dan kemudian dirakam sekaligus dengan music video sekali dirakam juga. Kemudian Betul. dari aspek promosi tu adalah behind the scenes yang dilakukan. Jadi Ada. bagaimana Dayang fokus dengan emosi, kemudian dengan penyampaian lagu, kemudian nak pastikan anda in key, tak lari key. Aduh. Cuba Sebab tu dia jelaskan perasaan cakap, anda pada waktu tu. itulah orang ingat kita just menyanyi je. Tak ada sebenarnya Kan? dalam masa menyanyi tu macam mana dia nak sampaikan feel yang macam sincere. Okay, itu satu. Tapi kalau kita berfikir banyak sangat dia jadi macam tak keluar natural kan. Sebab dia nak fikir lagu tu lenggok. Macam kan dia cakap dia bukan penyanyi lagu asli dan lagu-lagu yang dia nak nyanyi ni semua ada lenggok-lenggok dia tersendiri kan, yang Dayang kena belajar balik dan minta tolong jasa baik Bob Yusof untuk ajar Dayang macam Hai mana nak Bob, menyanyi. kalau Bob sedang mendengar sekarang ni, hai Bob. Okay, hi Bob, thank you Bob. Dia banyak mengajar Dayang lah, asli ni ada banyak jenis macam tu. So okay, itu satu hal dia nak fikir lenggok Dayang. Kadang-kadang kalau kita tak fokus dia boleh terlari ke macam tu kan. So nak fikir lirik dia lagi kan. Lirik dia bahasa dia orang bersopan santun dan halus. Lepas tu untuk album ini cara nyanyian dia pula, sebutan dia sendiri Dayang nak kalau boleh nak sedekat yang mungkin dengan yang original. Macam bila dia sebut samping tu Dayang sebut samping macam tu. Kasih tu kasih cara sebut. Itu nak fikir nak betulkan. Sebab itu kebiasaan kita bila kita nyanyi lagu modern kan kita just nyanyi apa yang kita biasa sebut. Tapi ini Dayang nak betulkan bahasa, cara sebutan lagi. Feel tu nak penting sekeluar. So banyak benda lah kepada Dayang. Sebab tu kalau orang tengok dalam music video Dayang memang banyak tutup mata. Sebab Dayang perlu fokus kan. Sebab diorang cakap okay you all ambil je, you all kena pandai ambil capture the moment apa yang you all cepat nak ambil. Sebab Dayang tak boleh fikir, Dayang tak boleh nak tengok kamera ni semua. Dayang just fikir Dayang. Tolong. Saya fikir saya and the musician. Sebab Dayang kalau boleh nak buat kesilapan, kalau ada silap pun yang seminim yang boleh. Sebab kita melibatkan ramai orang. Bukan saja musician, kita ada kru di sebalik tabir semua, yang dekat studio, yang nak record semua lepas tu kan. So itu banyak benda lah masa rakaman tu yang paling susah sebenarnya 2 hari rakaman itu sendiri sebenarnya. 2 hari rakaman. 1 hari berapa lagu Dayang? 1 hari 4 lagu? Tak, kita kena buat 1 hari, first day kita buat 3, lepas tu the next day 5. Sebab dia akan ada feature musicians dalam setiap lagu. So kita tengoklah ada, okay hari ni kita semua lagu yang ada musicians yang the next day dia tak perlu datang macam tu kan. Kita tak nak buang masa orang. Betul. Jangan buang masa. Nak book studio pun perlukan duit juga. Jadi banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi ini tidak akan berlaku tanpa sokongan tentunya pihak kementerian yang turut sama menyumbang kepada projek ini, kerana projek ini saya rasa satu projek yang baik untuk memartabatkan lagi muzik-muzik klasik Melayu. Betul, macam Dayang sendiri, bagi Dayang projek ini memang special untuk Dayang. Bukan untuk Dayang saja tapi Dayang anggap ini satu tanggungjawab Dayang sebagai anak seni untuk salah satu cara untuk Dayang memberi penghargaan kepada artis-artis lama dan juga lagu-lagu klasik ni, sebab ini adalah khazanah kita kan. Dan pada masa yang sama Dayang ingin mengajak ataupun mengajak kembalilah generasi muda ni untuk sama-sama menghayati lagu-lagu klasik Melayu lama ni. Macam tu. Jadi kita akan dengar lagu klasik berikut ini yang telah pun diberikan nafas baru oleh Dayang Nur Faizah. Ada yang letakkan di ruang komen ni nak dengar anda nyanyi sikit lah lagu Jikalau Abang Merindu, boleh sebelum kita keudarkan di radio? Oh boleh, Dayang akan cuba ya. Okay.
Jikalau abang merindu, Ceng ceng ceng. sebutlah namaku. Lihatlah di bulan biru, di sana tentulah bertemu. Nak dengar lebih kena Yeay. dapatkan album eh. Kena dengar album. Kita dengar sekarang ini secara langsung di Radio Warna 942. Okey, teman-teman Facebook, kita tak boleh keudarakan di Facebook sebab ada copyright. Tapi jangan lupa anda boleh dapatkan mungkin kalau ramai yang minta dari segi fizikal akan dibuka semula lah insyaAllah kalau ada kesempatan. InsyaAllah, Dayang cuba usahakan. Tapi masa Okey. sekarang ni belum ada lagi lah. Tapi anda boleh dapatkannya di platform-platform digital. Betul, Tak ada betul. masalah. Ya. Okey, jadi kembali ke projek yang sangat-sangat istimewa buat Dayang ni. Makan masa hampir setahun. Tak sampai setahun lah, tapi hampir setahun juga. Jadi dalam masa PKP dan segala macam, tentunya proses-proses ini menjadikan ia agak sukar buat Dayang juga. Ya. Uh, Dengan situasi tahun lepas, memang dia bukanlah kata terlalu sukar. At least kita still boleh bekerja. Kita tengok macam mana, nasib baik Dayang sempat pergi ke studio untuk check the key apa semua, and then kita berhubung dari segi email. Okay, you dengar ni apa semua. Nasib baik benda tu tak tak buat Dayang Tak stop mengganggu lah. sangat. Dia tak mengganggu sangat. Dayang still boleh bekerja kan. Once kita dah boleh keluar, kita kena cepat lah cari date untuk practice. Kita kena pandai cakap, okay dah boleh, kita letak sini macam tu. Kita dengan norma baharu sekarang, so kita kena bekerja dengan cara yang barulah sekarang. Macam online, apa-apa kita boleh berhubung email, phone kan, benda-benda macam tu. Sebab kalau kita nak tunggu, nak stop semua nanti tak sempat kan. Tak Macam jalan tu. lah So projek. tak jalan lah. So bila once kita dah boleh praktis sama-sama, kita dah sempatkan pergi ke studio. Once kita dah boleh semua, kita just pergi, kita cari date, kita kena kerja cepat lah sikit, macam tu. Jadi selain Tapi dari projek alhamdulillah lagu lah. ni, sewaktu COVID-19 tu selain projek lagu ni, apa lagi yang Dayang dah belajar sewaktu PKP? Kalau orang lain sibuk buat dalgona coffee, sibuk buat cheesecake segala macam, burn cheesecake dan everything else. Burn Kalau Dayang, terus cheesecake tu. apa yang Dayang dah berjaya belajar sewaktu COVID dan juga PKP? Sebenarnya ada benda baru, ada macam positif dia bila kita kat rumah, dan tapi bukan terpaksa, kena juga bekerja. Dia bukannya kita stop terus kan. Dari segi macam kerja Dayang sebagai seorang penyanyi, so Dayang belajar macam mana rekod suara sendiri dekat rumah kan. Kadang-kadang ada orang cakap, okay boleh tak kita record lagu ni. So baru Dayang belajar, macam ni record suara Dayang sendiri macam tu kan. Masa PKP tu juga Dayang sempat ada yang di YouTube, ada show, ada satu mini show dengan Aubrey. So dia kita just okay, hantar you mana suara, you record suara you atas ni. So benda-benda tu buat Dayang macam, selama ni Dayang ada laptop ni rupanya ada Tapi je tak dalam ni. pakai. Tapi tak pakai. Tapi masa PKP ni ada belajar macam mana, and then record diri sendiri macam mana kan, nak buat video semuanya buat sendiri, kena cari stand, kena cari light, benda-benda macam tu lah. Tapi seronok masa buat tu macam susah sebenarnya kan. Tapi seronok lah juga. Tapi buat seorang susah. Nak tekan play, lepas tu nak edit. Ayo. Selalu orang buat kan. Dah pandai edit video jugalah sekarang. Tak adalah pandai sangat, sikit je. Simple lah, simple. Okay, bagus. Jadi sekarang ni kita tidak boleh menyeberang negeri, sempadan ditutup, kita tak boleh ke JB pun, kita tak boleh ke KL pun, tapi kita digalakkan untuk bercuti dalam negeri. Jadi Dayang sendiri memang selalu ulang-alik Singapura lah. Selain beli minyak wangi, selain buat show kat Singapura, apa lagi yang Dayang boleh sarankan kepada pendengar-pendengar Warna yang sekarang ini harus bercuti di dalam negeri? Di Singapura lah tentunya. Apa lagi tempat best yang Dayang pernah pergi di Singapura?
Wah, sebenarnya Dayang sendiri pun banyak tempat yang Dayang belum pergi kat Singapura. Sebab Actually betul selalunya Dayang tau. pergi sebab Dayang selalu pergi bekerja dan Mm-mm. bila kita dah bekerja, the next day dah kena balik kan. Mm-mm. Itu je Dayang sempat, macam Dayang cakap, sempat beli perfume majalah kan. Tapi yang lain je Dayang sendiri pun sebenarnya belum berkesempatan lagi lah macam tu. Kalau berpeluang pun sebenarnya daripada nak cakap korang, dia cakap dah nak cakap di mana aku nak pergi ni. Kalau makan, selalu Dayang makan kat mana ataupun tak sempat juga kalau ke Singapura? Makan selalunya kita makan dan lupa yang tempat. Nasi bungkus saja. Nasi biryani yang apa Victory nasi biryani. Okey. Di Arab Yang Street sempat lah. selalunya yang tu je dan sempat dengan sup tulang. Cuma dia tak ingat nama dia kat mana lah, tak ingat. Selalunya lepas show lah macam makan ya, nak makan. Lepas tu nak balik sebab kan dah penat kan semua. And the next day kena balik KL. So tak sempat lah nak ke mana-mana sangat. Kesian. Dah terlanjur Dayang sebut pasal nasi biryani kan. Ni ada pendengar, ada beberapa orang pendengar yang tanya bila agaknya dapat rasa nasi biryani dengan nasi minyak Dayang. Alamak, doakan je. Dayang tak tahu nak buat. Dayang belum cakap dah, Dayang belum belajar lagi buat nasi biryani. Bukan nasi biryani tu. Nasi biryani Papa Bimbing. Tak apa. Nanti dah belajar dulu Okey, kita masih lagi bersama dengan Dayang Nur Faizah secara langsung di Facebook Live Warna 942. Tadi anda sebut tentang dari segi vokal. Dayang ni sebenarnya memang boleh menyanyi lagu-lagu asli sebab dulu pun basic Dayang lagu asli kan? Bukanlah kata Cuba basic share Dayang lagu sikit. asli. Dulu pendedahan awal Dayang untuk lagu-lagu asli ni adalah di mana Dayang masuk pertandingan nyanyian lagu asli untuk remaja. Itu masa mula-mula lah. Masuk pun secara kebetulan sebenarnya. Dayang tak tahu langsung, tak tahu apa-apa pun pasal lagu-lagu asli ni. Kan? Bila macam dia orang cakap ada satu pertandingan. Masa tu Dayang memang nak masuk pertandingan nyanyian. Tapi kebetulan yang ada masa tu cuma pertandingan nyanyian lagu asli. Cakap, try, why not? So bila Dayang try, itulah pendedahan awal Dayang nyanyi lagu-lagu asli ni. Tapi itu sajalah. Tapi boleh belajar lah kata orang kan lagu-lagu asli ni sebab ada pendedahan awal. Dan lepas tu minat tu sendiri. Memang Dayang minat dengan lagu-lagu asli dan lagu-lagu klasik ni. Dayang rasa sebagai seorang penyanyi kita kena tahu basic lagu-lagu asli ni sendiri kan, untuk kita macam kenal diri kita kadang-kadang macam tu. Kenal diri kita sebagai seorang penyanyi. So bila Dayang ada peluang tu, sebab tu Dayang sentiasa selit. Sebab Dayang rasa sayang lagu-lagu asli ni kalau kita tak nyanyikan balik ataupun tak perkenalkan kembali. Tak ketengahkan kembali. So memang Dayang sebenarnya bukanlah penyanyi lagu asli. Sebab tu untuk album ini ataupun kalau Dayang perlu menyanyikan lagu-lagu asli ataupun lagu klasik ni, kadang-kadang Dayang kena study balik, kena dengar balik banyak kali macam mana nak nyanyikan lagu ni. Kalau Dayang susah sangat, tak faham, Dayang akan kobop lah macam Dayang cakap tadi. Macam mana lagu ni, macam mana kita nak melembutkan lagu ni, macam tu. Jadi kalau cakap tentang lagu Gurindam Jiwa tu pun bukan lagu yang mudah Semua lagu bukan mudah. Tuai padi. Nyanyi sikit Dayang. Betul. Nyanyi sikit. Part depan dia je. Boleh. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Macam tu lah sikit-sikit. Susahnya. Macam mana kena belajar balik. Hil dia tak nyanyi lagu tu. Dia sendiri pun macam sudi untuk belajar sebab dia pun bukan penyanyi lagu-lagu asli, samalah dengan Dayang. So dia pun sendiri pun kena study macam mana nak nyanyikan lagu-lagu asli sebab ni luar daripada forte dia kan. Dan kalau dengar Dayang punya version Gurindam Jiwa memang berlainan dengan Gurindam Jiwa yang asli dari segi parts dalam berduet lah. Sebab kita kena sesuaikan suara Dayang dan juga Hil lah. Macam tu dia pun ada idea macam mana nak mencantikkan lagu tu sendiri. Dia belajar lah juga, sama-sama kita belajar. Okey, kita ke udara secara langsung di Warna 942. 42 mewarna fabrik
Oh, itu sekarang 11.50 pagi, kita baru saja berbincang-bincang sembang-sembang tentang lagu Gurindam Jiwa. Lagu yang turut dimuatkan di dalam album Belagu, dan ini merupakan lagu duet bersama dengan Hil Husaini. Bagaimana beliau ialah terpaksa berlatih semula untuk mencantikkan lagu ni, sebab lagu ni lagu kesayangan ramai. Lagu ikonik Betul. Kalau salah nyanyi Betul. boleh jadi Oi. hentaman netizen. Betul. Sebab tu bukan lagu tu saja Dayang, kesemua lagu, keseluruh lagu, keseluruhan lagu dalam album ini Dayang berhati-hati dari segi memilih arrangement untuk lagu tu sendiri, dan juga cara nyanyian Dayang. Kalau Dayang nak nyanyi exactly macam asli tu memang Dayang tak boleh. Dayang kena sesuaikan dengan suara Dayang. Dan dari segi arrangement pula memang kita dah berbincang dengan Aubrey dan cakap kita bukanlah kata nak tukar, kita nak just nak enhance, kita nak freshkan dia punya, memberi kesegaran untuk arrangement, dan tanpa menghilangkan dia punya keaslian. Dan nyanyian Dayang pula, Dayang nak nyanyi sedekat yang original, macam tu. Itu approach Dayang untuk album ni lah. Dayang cuba nyanyi sedekat yang original tetapi dengan feel Dayang. Sebab Dayang nak pendengar baru ni dengar dan diorang boleh terima, macam tu. Sebab tu arrangement tu penting, walaupun kita tak nak hilang dia punya keaslian tapi still dia kena fresh dan boleh didengar generasi baru. Betul. Jadi anda harus dapatkan album ini secara digital. Nanti Betul. kalau ada album fizikal, Dayang akan beritahu di platform media sosial beliau. Betul. Tapi mungkin ada sesuatu yang Dayang nak sampaikan untuk peminat-peminat dan mungkin anda nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang banyak membantu anda untuk projek ini. Dayang ingin sebenarnya lebih kepada mengucapkan terima kasih kepada peminat-peminat di atas penerimaan album Belagu ini. Sangat-sangat luar biasa bagi Dayang. Kerana sebelum album ni keluar pun Dayang risau sebab album ni bukan album lagu-lagu baru, dia lagu-lagu klasik kan. Dayang tak tahu macam mana penerimaan peminat tu sendiri. Tapi setakat ni sangat-sangat positif dan diorang sangat-sangat very supportive untuk Dayang, untuk album Belagu ni. Dayang bersyukur sangat-sangat dan semua yang membantu Dayang untuk album ini. Dayang berterima kasih dan bersyukur kerana Dayang diberi peluang untuk menghasilkan album Belagu ni. So hopefully peminat akan teruskan memberi sokongan untuk album ini. Dan sebenarnya untuk album ini Dayang ada 8 lagu kan. Okay, setiap minggu tu ada yang akan keluar dengan music video. Jadi untuk peminat-peminat nantikan lagu apa minggu ini, kena tengok dekat IG, semua Dayang ada bagi tahu kat situ. Music video dia pula, jangan tanya kenapa baju sama aja. Sebab Dayang record live 2 hari tu, 8 lagu. So dia akan baju yang sama. Konti. Yes, rambut pun rambut yang kalau tak curl straight macam tu, kalau tak baju merah baju putih kan. Background pun lebih kurang sama, akan ada nampak kru musician semua benda tu sama. Cuma music video ni Dayang nak keluarkan ke 8 lagu ni lebih kepada kerana Dayang ingin berkongsi perjalanan album Belagu ini sendiri, dan berkongsi momen-momen indah album Belagu tu sendiri. So nantikan. Sekarang baru 3, so ada berapa lagi? 4, 5, 6, 7, 8 nanti. Tunggu je. 5 lagi. Yes, di YouTube. Jadi ikhlas dari kami di Warna 942, Syabas, Dayang Nur Faiza dan tim anda kerana menggagahi projek ini sewaktu PKP dan sewaktu COVID-19 untuk menghadiahkan Belagu kepada peminat-peminat anda di Singapura, di Malaysia, Indonesia dan juga Brunei. Dan kami doakanlah semoga album ini sukses dari segi digital dan juga fizikal. Dan kami sayang anda sebagaimana Dayang sayang kami. Terima kasih. Lagu penutup wawancara ini tentunya lagu duet anda bersama dengan Hil Husaini. Sekali lagi nyanyi sikit lah permintaan ramai ni. Okay, Gurindam juga. Okay. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Masuk. Terima kasih Dayang. Jumpa anda. Sukses selalu. Bye-bye. Terima kasih.